Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tiada siapa yang akan berbuat sesuatu untuk dirimu, dan tiada siapa yang akan memberimu balasan amalannya. Akan tetapi engkau tetap mesti beramal dan bermujahadah. Temanmu itu ialah siapa yang mencegahmu dari perbuatan yang jahat. Sedang musuhmu pula ialah siapa yang menyesatkanmu. Aku lihatmu sentiasa dengan manusia, tidak dengan Khaliq Azza wa Jalla. Engkau selalu menunaikan hak dirimu dan hak manusia lain, tetapi engkau gugurkan hak Allah Azza wa Jalla. Engkau berterima kasih atas nikmatnya kepada orang lain. Siapa yang memberimu apa yang engkau raih dari segala macam kenikmatan itu, sehingga engkau tergamak berterima kasih kepada orang lain dan menundukkan kepala kepadanya. Jika engkau sudah tahu bahawa apa yang ada di tanganmu sekarang dari segala macam kenikmatan itu dari Allah Azza wa Jalla, di mana syukurmu? Jika engkau tahu bahawa Dia, yakni Allah, yang menciptakanmu, di mana pula ibadatmu terhadapnya dalam menurut perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Lalu engkau bersabar pula di atas segala balanya, yakni ujiannya. Hendaklah engkau melawan nafsumu, sehingga engkau mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan mereka jalan kami. إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Jika kamu membantu Allah, nescaya Allah akan membantu kamu dan menetapkan kaki-kaki kamu. Jangan turutkan hawa nafsumu, dan jangan patuh kepada kehendak hawa nafsumu. Barulah engkau akan menang. Jangan engkau tersenyum di hadapannya, dan jawablah dia terhadap setiap 1001 dan satu kalimat sehingga dia terdidik. Tenteram dan puas dengan jawapanmu itu. Jika dia meminta kepadamu untuk dipenuhi syahwatnya dan kelazatannya, maka lambatkanlah permintaannya dan tangguhkannya, dan katakan kepadanya, tunggulah dulu, nanti janjimu ialah syurga. Sabarkanlah dia menanggung kepahitan pengharaman itu, sehingga datang kepadanya kurnia Tuhan. Kemudian lihat, jika engkau sudah sabarkan hawa nafsumu dan engkau dapati bahawa dia memang sudah bersabar, nescaya Allah Ta'ala akan berada bersamamu. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Jangan terima alasan apapun yang dikatakan oleh hawa nafsu kepadamu.
Kerananya sesungguhnya dia, yakni hawa nafsu, tiada menyuruh melainkan dengan yang jahat saja. Jika engkau sayang kepadanya, hendaklah engkau tidak menurut kemahuannya. Kerana yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita menyebut tentang bagaimana pembahagian hawa nafsu dan sifat-sifatnya, dan bagaimana perlu kita membersihkannya daripada segala kotorannya untuk benar-benar kita dapat mendampingi, dapat bersama dan dapat dekat dengan Allah Ta'ala yang merupakan sumber kebahagiaan kita dan sumber abadi kita dan sumber segala kebaikan. Maka kali ini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang muhasabah yang berikutnya tentang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dapati bagaimana cara kita hidup, kalau kita dapati bagaimana cara kita menjalani waktu-waktu kita di dunia, maka kita dapati semuanya dalam tanggungjawab kita. Satu perkara yang kita perlu sedar, kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada orang yang akan beramal untuk kita. Ada seorang ulama, dia benar-benar menjaga ibadat puasa, sembahyang, hatta pada usia tuanya. Dan dia bersungguh-sungguh. Lalu orang kata kepadanya, kenapa tuan bersungguh-sungguh macam ni? Lalu katanya, siapa yang akan berpuasa untukku? Siapa yang akan sembahyang untukku? Siapa yang akan bersedekah untukku kalau bukan aku? Supaya kita tahu, tuan-tuan sekalian, orang lain tak boleh buat amalan untuk kita. Ya, kita dengarlah dalam budaya masyarakat kita ada orang tahlil kat kita. Tapi itu bukan sumber pendapatan yang utama kita dengan Allah. Kalau kita kira gaji, walaupun ada orang beri duit kat kita, kita tak akan rasa tenang selagi mana kita tak ada income sendiri. Income sendiri itulah yang kita tenang. Sebab orang ni kadang bagi, kadang tak bagi. Dan lain-lain, kita nak suatu sumber yang kita tenang. Itu kalau kita sebut perumpamaan pemberian orang pada kita. Apa target amalan? Benar ada doa orang pada kita, adalah kita katakan hadiah-hadiah yang berupa ketaatan Allah pada kita. Namun dia tak akan sama macam kita buat. Tak akan sama. Bukan kita kalau mana-mana manusia mati, dia pasti nak hidup balik untuk dia buat sendiri, bukan orang lain. Nak buat sendiri. Jadi bila kita tahu tak ada orang beramal untuk kita, tak ada orang nak mengaji Quran untuk kita, tak ada orang nak berselawat untuk kita, tak ada orang nak istighfar untuk kita, maka kita mesti buat. Maka jadilah itu kesibukan kita. Satu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, dan bukan orang pula yang beri pahala pada kami. Supaya bila mana kita buat satu benda, bukan kita nak pujian orang. Walaupun kita tunjuk gambar-gambar kita, gambar orang buat baik, supaya adalah sikit like-nya. Ambil gambar tolong, kita katakan suap makanan ke mak, dia kata, oh ini anak soleh. Kita pun ambil gambar, kita tolong orang, oh ini rajin tolong orang. Ya, gambar-gambar baik, kita tak kata salah, tapi kita perlu ikhlaskan diri kita. Ya, gambar-gambar baik itu mungkin motivasi. Tapi ini kita bercakap dalam muhasabah diri. Bila kita buat baik, kita nak suruh orang nilai, yang orang suka, kita kena ingat, yang beri pahala kita tu Allah, bukan orang. Macam mana pun orang puji kita, kalau Allah Ta'ala tolak kita, maka kita tertolak. Macam mana pun orang keji kita, kalau Allah Ta'ala terima kita, maka kita diterima. Kerana itu kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang Allah hina, yang Allah tolak, tak akan ada yang boleh muliakan dia. Jadi dua benda ni kita kena ingat selalu, bahawa tidak ada orang beramal untuk kita, kita. Yang kedua, tak ada orang beri pahala kat kita ni, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, hakikat teman yang betul, kita memang atas dunia ni suka kawan. Kita pun buat alumni, kita pun buat reunion, kita pun buat grup WhatsApp kita.
Kita pun buat ziarah mahabbah. Kita kumpul semua orang yang kita kenal. Baik. Tuan-tuan sekalian, dulu mungkin masih kecil, dia cuma teman permainan. Sekarang kita besar, bukan teman permainan kita. Setiap orang bila dia berkawan, dia nak tengok, dia nak manfaat. Kita kalau berkawan, kita nak manfaat. Dan kita tak nak mudarat. Kita tak nak duduk depan kawan, kemudian kita pun kena kutuk. Tak mungkin itu kawan kita. Kita tak nak duduk dengan kawan, tiba-tiba dia pun kerik duit kita semua, cukur duit kita. Tak mungkin kita duduk dengan dia. Sebab ada mudarat. Kita tak nak duduk dengan kawan, tiba-tiba dia menjadikan sebab kita kena buang kerja. Atau dimarahi oleh orang yang lebih tinggi pada kita. Itu hakikat kawan bila kita sudah mengerti. Tujuan kawan mendapat manfaat. Tetapi manfaat yang paling benar bila kita bersahabat untuk mendapat manfaat di sisi Allah. Kan itu bila kita nak kenal kawan kita hari ini, kawan yang menjadikan kita buat baik, maka itulah kawan. Manakala musuh kita ialah musuh yang menjadikan sebab kita sesat. Kita jadi malas buat baik, suka buat jahat. Kita pula jadi orang yang bermasalah dengan Allah. Maka ini hakikat kawan. Kalau saya umur 50 sekarang, 60, 70. Takkanlah kita masih belum pandai memilih kawan. Kita dah masuk umur yang matang sungguh. Jadi kawan kita tengok yang boleh mendorong kita buat baik, ini memang kawan kita. Tapi kalau kawan kita akan mengubah track perjalanan kita, dia ubah landasan kehidupan kita, maka ini bawa kehancuran, kemusnahan. Kita dah baca kisah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dek kerana kawan, dia mati kafir. Dan dilaknat oleh Allah. Kalaulah dia terus berkawan dengan Rasulullah SAW, mesti dia dapat hidayah. Tapi dia memilih kawan lain. Dan Allah menyebut menyesal akhirat kelak bukan sebab kawan tu tak bagi projek. Menyesal akhirat kelak bukan sebab kawan tu dia tak ajak kita makan, minum. Tapi Allah sebut dalam Quran, penyesalan seorang manusia ni pada kawannya dengan firman-Nya, laqad adallani anidh-dzikr ba'da izja'ani. Dia telah sesatkan aku daripada petunjuk Allah selepas aku sudah mengetahuinya. Laqad adallani anidh-dzikr, dia menyesatkan aku dari ingat Allah. Ba'da izja'ani, selepas benda tu aku tahu. Jadi bukan kawan kalau bukan musuh kita yang tak bagi projek, yang tak bagi itu. Kadang-kadang ada baik dia. Tapi musuh sebenar, bila punca dia lah kita lambat semayang. Dia lah punca kita tak keluar zakat. Dia lah punca kita tak buat baik. Dia lah punca kita buat benda haram. Tak mungkin kita selamanya nak berbangga dengan kawan ni. Ya, mungkin kita boleh sebut secara nostalgia, saya pernah kawan fulan bin fulan. Tapi saya tak sebut lagi secara bangga. Saya akan berbangga menyebut kawan-kawan yang mendorong saya buat baik hari ini. Hari ini saya jadi baik kerana kawan-kawan saya. Mereka yang ajak, mereka yang damping saya. Maka saya berbangga dengan kawan ni. Saya tak berbangga dengan kawan-kawan yang pernah memasukkan saya dalam lorong gelap, melupakan saya pada agama, menjadikan saya tak rasa bersalah bila buat dosa. Atau kawan ni kita dah trauma. Kalau nampak dia lagi, kita takut. Ada satu cerita seorang hamba Allah. Dia ahli ta'at, ahli ibadat. Tapi ada satu hari, dia datang, dia lalu depan rumah pelacur. Perempuan pelacur. Perempuan lawa, ramai pelanggan. Dia lalu tengok perempuan duduk kat luar. Dia ada nafsu kita, syahwat. Normal. Bila tengok dia jadi macam dekat ke hati dia. Dia nak sangat. Dia nak juga bersama dengan perempuan itu satu hari atau satu malam. Maka dia pun kumpul lah duit dia. Sebab ni perempuan 5 star. Ni orang kira pelacur yang paling lawa. Yang memang diinginkan oleh semua lelaki. Pandai layanannya. Macam kita tengok hotel 5 bintang. Kita tengok sekian servis tertentu. Dia kumpul boleh ya, dia cukup duit. Maka dia pun buat tempahan. Pergi. Seketika dia bersama perempuan tadi, dia pun teringat, ya Allah, aku dah ibadat lama. Takkanlah aku nak hancurkan dengan maksiat ini. Hanya kerana sedikit dorongan hawa nafsu,
Lalu aku nak hancurkan semua benda yang aku dah bina, yang aku dah baiki dalam hidup aku. Ahli ta'at orang baik. Tapi bukan makna orang baik tak buat jahat. Keinginan buat jahat tu ada. Hatta ketika mana ditanya pada Junaid al-Baghdadi, apakah seorang yang sudah mencapai martabat wali akan berzina? Kata Junaid, ya, mungkin. Mungkin berlaku. Dan kemudian Allah mengembalikan kewaliannya sesudah dia bertaubat. Supaya kita tahu kita manusia memang tak terselamat dari dosa melainkan Allah rahmati kita. Illa ma rahimah Rabbi, melainkan Allah rahmati kita. Untuk kita kata sekarang, Ustaz, saya rasa dah saya tak buat dosa, tak mungkin. Kita memang hamba terdedah. Sebab tu kita kena bertakwa. Apa maksud takwa? Sentiasa kita ada halangan, hadangan. Macam kita berperang, kita sentiasa pakai baju besi. Atau baju kalis peluru. Walaupun kita ramai menembak orang, kita tak nafikan mungkin ada peluru sesat tembak kita. Dengan itu kita pakai baju kalis peluru. Sniper hebat macam mana pun, dia mesti ada satu pertahanan diri. Jadi si Abid ini, tuan-tuan, bila dah bersama perempuan, dia dah nak bersama macam lelaki nak bersama perempuan, tiba-tiba datang ketakwaan, ingatan. Apakah kamu nak hancurkan semua ibadat kamu dengan satu malam je, dengan zina? Akhirnya dia pun ketakutan. Walaupun perempuan tu sudah berada depan dia. Lalu perempuan tu berkata, bukankah awak dah lama kumpul duit nak bersama saya? Tapi kenapa awak teragak-agak lagi? Dah lama dah kumpul duit, duk geram tengok perempuan. Tiba pada waktu yang patut awak bersama saya, kenapa awak ni macam teragak-agak? Lalu dia berkata, aku takut Allah. Lalu dia meninggalkan, dia lari keluar. Ni salah satu pelanggang yang kata sebut, aku takut Allah. Pelacur ni kata, aku setiap hari buat dosa, aku tak takut Allah. Dia baru nak buat, belum buat, baru nak buat, datang takutnya pada Allah. Lalu pelacur ni dengan sebab perkataan dia jadi insaf. Dia kata, aku pun nak berhenti. Aku nak tinggal semua dunia pelacur. Namun, antara masalah orang nak taubat, dia nak cari siapa yang pimpin dia. Itu masalah orang nak bertaubat. Dan kita tahu, ramai orang sana yang jahat-jahat, yang nak taubat. Tapi dia tak tahu pada siapa dia nak tunjuk jalan. Maka si pelacur ni pun tak tahu jalannya siapa. Maka dia tahu lelaki tadilah yang mungkin boleh bimbing dia. Lelaki tadi. Dia pun cari mana lelaki tu. Cari. Tiba-tiba jumpa. Lelaki tu tengok perempuan dia punya takut. Dia menjerit ketakutan. Pada perempuan ni datang nak taubat. Tapi dia takut macam perempuan nak goda dia. Dia punya takut, sehingga ketakutannya membawa pada kematian dia. Jadi heart attack. Dia punya takut, trauma. Padahal dia belum buat maksiat. Padahal wanita itu pula datang untuk taubat. Tapi dia mana tahu, dia tengok je perempuan tu datang kat dia mula. Rasa gugup, takut. Sehingga menyebabkan kematian. Kalau kita sebut hari ni heart attack lah. Sakit jantung. Bukan sakit jantung sebab fikir dunia, fikir akhirat. Hati mengeju. Dia perempuan itu jadi macam kehilangan sumber. Nak taubat dengan siapa? Dia baru cakap nak taubat. Tapi lihat bagaimana orang ni, tuan-tuan sekalian. Bila kerana perempuan ini dia terdorong buat maksiat, dia jadi takut tengok. Jadi kita pun bila tengok kawan-kawan kita. Kawan ni lah dulu yang ajak kita ke sini. Kalau datang balik, kita pun takut. Kita pun beri alasan. Ayah tak ada lah, beritahu dia ayah tak ada. Sibuk. Tetapi kita mesti cari alasan tadi. Supaya kita selamat. Sebab kalau alasan menipu macam mana ni? Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak kuat nak sebut alasan betul pada orang yang pernah menyesatkan kita. Atau kita pernah bersama-sama dalam lorong yang gelap. Kita tak kuat. Ada orang kuat. Dia ajak karaoke balik. Ini lama kita dah tua. Bila-bila mana kau mahu duduk sebelah kita. Kau kena berhenti dah. Ada orang kuat. Dia boleh cakap. Ada orang tak kuat. Nanti orang ni psycho balik dia. Alah, acah-acah baik kamu ni. Terus jadi pusing balik. Ada orang jahat ni. Dia punya bahasa psycho dia kuat. Bahasa psycho kuat. Dia kata tak apalah. Kan muda lagi. Aku pun memang nak taubat juga. Lagi 5 tahun lah. Oh iya juga 5 tahun lah. Lepas 5 tahun kita taubat. Kantoi lagi dia. Jadi kalau nak lari daripada kawan yang tak baik. Dia mungkin menipu.
Tentang menipu yang diharamkan bila menipu kita ambil hak orang. Tapi menipu untuk kita jaga diri kita daripada kemungkaran. Sekian-sekian. Maka itu diizin dan dibenarkan. Sebab itu bila Nabi Allah Ibrahim ditanya kenapa tak pergi hari kerajaan menyembah berhala. Dia kata ini sakim, aku sakit. Sakit. Kita kan alasan sakit tu maknanya itu excuse. Walau sakit melihat kamu kufurkan Allah. Jadi kalau sebut jomlah ajak pergi tempat-tempat yang dulu kita pernah buat masalah, aku sakit tak sihat. Kita tak nak pergi tapi sakit misalnya. Maka alasan tadi menyelamatkan agama. Baik, inilah kawan-kawan baik dan kawan-kawan jahat. Tentu kalau kawan-kawan baik, bila diajak buat baik, jangan beri alasan. Sebab bila kita beri alasan, dia tak akan dampingi lagi kita. Jadi kawan baik, kita jangan beri alasan. Cari jalan. Kalau kawan jahat, cari alasan. Kita letak alasan pada tempat yang betul. Dan kita mencari jalan pada tempat yang betul. Siapa pun orang yang boleh membawa kita pada Allah, maka waktu dia ajak kita bersama, cari jalan. Macam mana saya nak ada ruang bersama dengan dia. Tapi kalau mana-mana orang yang menyebabkan kita sesat, cari alasan. Saya sibuk lah, tak boleh lah, isteri saya ada urusan sikit, mak saya, ayah saya. Ya, itu alasan kita untuk jaga agama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita ni tuan-tuan sekalian, masa dengan manusia banyak. Masa dengan Allah sikit. Kita ni kalau orang beri, cepat terima kasih. Kalau Allah beri, kita lupa nak syukur. Walau yang beri itu semua Allah. Yang gerak hati dia pun Allah. Dan yang mencipta kita, Allah. Mencipta kita. Tetapi kita kalau orang boleh sembuhkan sakit dengan ubat, kita terima kasih sungguhlah doktor, terima kasihlah ni siapa ni yang mampu rawat kita. Tapi yang ciptakan kita ni penuh ni Allah. Kita lupa untuk menyembah Allah dengan sebenar. Tuan-tuan, Allah ni maha sayang, maha kaya, maha pemurah kat kita. Allah nak suruh kita masa banyak dengan dia. Allah buat macam mana? Allah nak suruh kita. Allah tawarkan kepada kita masa doa mustajab. Sebab itu tuan-tuan, kalau tidak kerana Mekah tu tempat-tempat mustajab, orang tak ke Mekah. Sebab orang yang ke Mekah ni dia bawa 1001 hajat. Sejak dulu lagi. Yang tak ada anak, nak ke Mekah sangat ustaz, dia dah tahu dia mesti ada hajat. Umumnya saya secara umum, kalau orang nak ke Mekah, saya tahu dia mesti ada hajat. Mungkin hajat dia nak menang pilihan raya. Ramai orang-orang nak kat nak pilihan raya pakat pergi Mekah pula ke doa biar dia jadi calon, doa biar menang. Ini bukan kita cerita Malaysia, satu dunia. Kalau orang tu ada iman, memang ada orang tu orang Islam dia fikir begitu. Yang pergi Mekah sebab anak-anak. Kalau saya interview ni 40 orang jemaah saya, 100 orang jemaah, ada hajat apa ke Mekah? Beritahu. Dalam mulut kata rindu Kaabah, saya rindu. Tak, awak nak apa sebenarnya? Cuba beritahu. Saya sebenarnya anak saya seorang tu degil. Saya doa lah mudah-mudahan dia tak degil. Saya sebenarnya Ustaz sebab suami saya nak kahwin lagi. Satu saya nak doa. Biar tak jadi kahwin lagi. Dia mati ke saya mati. Macam gitulah. Saya Ustaz sebab nak projek. Tengah big projek. Itu doa. Saya Ustaz sebab nak biar terpilih kesebelasan utama pasukan bola. Ada. Saya Ustaz sebab saya nak kahwin. Jadi doa lah biar perempuan tu. Dia dah tolak saya Ustaz tu. Saya nak doakan kau. Kalau tuan-tuan tanya atau kita sendirilah tak payah tanya orang kita lah. Kalau tuan-tuan ke Mekah, tuan-tuan bawa hajat tak? Mesti bawa hajat. Saya ke Mekah pun saya bawa hajat. Itu bukan tercela. Memang kita ada hajat. Tuan lihat bagaimana Allah nak suruh kita ada masa dengan dia. Allah berikan pada kita waktu-waktu mustajab doa. Biar kita bersungguh ke arah tu dan sanggup tinggalkan kesibukan untuk mendapat waktu itu. Maha suci Allah yang maha pemurah pada hambanya. Supaya hambanya tetap ada masa dengan Allah. Sebab itu kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW tentang waktu mana doa mustajab, yang menjadikan manusia yang ada iman, dia mula menyibukkan diri dan memanjangkan waktunya dengan Tuhan. Yang pertama, tuan-tuan sekian, malam Lailatul Qadar. Akhirnya kita lihat sejumlah manusia bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar dan bersama dengan Allah dengan waktu yang panjang. Bila Rasulullah SAW tekankan Lailatul Qadar,
Lalu kita pun mula i'tikaf 10 hari malam. Dan bila Rasulullah kata taharraw lailatul qadr fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Maka 10 akhir kita pun mula sibuk. Datang pula malam ganjilnya khususnya. Kita mula sibuk. Kita pada malam itu bersedia untuk ibadat lebih banyak. Dengan kata lain, masa kita dengan Allah lebih banyak. Ya, bagaimana Allah didik kita. Allah tawarkan kita dengan doa mustajab supaya kita dapat banyak masa dengan dia. Maka kita pun buat. Maka sebagai ganjarannya Allah pun beri. Bayangkan orang yang memilih waktu ini mendapat kelebihan. Bagaimana orang yang sentiasa dengan Allah? Bagaimana orang yang sentiasa harinya Lailatul Qadar, malamnya Lailatul Qadar? Akhirnya kita pun tengoklah sejumlah manusia cenderung untuk mencari malam tadi. Maka dia dah ada masa banyak dengan Allah. Ya, bagaimana Allah tarik dia. Dan di antara bila kita sebut waktu yang mana mustajab doa ialah hari Jumaat. Kerana orang Islam mula, bila Jumaat tu kita nampak lebih sikit masa dengan Tuhan. Baik yang baca Yasinnya, yang baca Kahfinya, yang ke masjid awalnya. Boleh dikatakan mana-mana negara Islam, bila hari Jumaat dia jadi perayaan mingguan. Penuh masjid. Jarang kita dengar hari Jumaat masjid tak penuh, melainkan kerana SOP lah. SOP kena 3 orang, 2 orang. Tu pun penuh luar pagar nak tumpang sembahyang juga. Nak solat. Kenapa masa tu orang nak solat? Kerana ia waktu yang mana berkat dan doa mustajab. Nabi SAW bersabda, "Fihi sa'atun la yuafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Kata Nabi SAW, kerana pada hari Jumaat ada waktu yang kalau seorang hamba minta dengan Allah, Allah bagi. Kalau hamba tadi berdiri solat lalu meminta dengan Allah, Allah bagi. Kita tahu dengan hari Jumaat tadi, dengan kita solat Jumaat, itu punca doa mustajab. Dan seterusnya bila kita kena musibah. Tuan-tuan, bila kita kena musibah, remuk hati kita. Kita rasa tak ada orang bersama kita. Tak ada orang boleh tolong kita dengan sebenar-benar tolong. Tu kita masa banjir, ada orang ulur 100, 200. Tapi kita tahu memang tak cukup pun. Yang ulur pun tahu tak cukup. Bukan kita, kerajaan yang bagi pun, dia pun tahu tak cukup. Ni mangsa bagi 1000 seorang. 1000 pada beli peti je. Tak cukup. Kemusnahan kita puluhan ribu. Kereta kita dan sebagainya. Maka Allah jadikan musibah ini waktu kita minta kembali pada Allah. Tetapi bila musibah, Allah jadikan waktu kena musibah doa mustajab. Sebab tu ada orang dia bila dia kena musibah, kita cepat doa. Kerana kamu berada ke mustajaban doa. Macam mana doa? Mulakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati. Kemudian wa akhlif li khairan minha atau wa akhlufni khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ya Allah, berilah pahala atas ujianku ini dan gantikan aku lebih baik. Atau dalam riwayat lain, wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, gantikan aku, tinggalkan kepadaku suatu peninggalan yang baik darinya. Hadis ini kisah yang masyhur Ummu Salamah. Sebab musibah, tak ada musibah paling besar daripada kematian. Musibah hilang tu benda tu masih lagi kecil berbanding nyawa. Pun nyawa pun Allah ganti yang lebih baik. Apatah lagi harta. Maka Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bila mati suami dia, sedihlah. Sebab Abu Salamah ni memang suami yang luar biasa. Penyayang, mereka menempuh kesusahan bersama. Tak ada suami isteri yang paling berat ujian dalam perjalanan dakwah dan perjalanan keislaman mereka selain daripada Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Terpisah bertahun lamanya. Anak cacat kerana perebutan keluarga untuk halang mereka berhijrah. Keluarganya teruk selain daripada kisah Sumayyah, Ammar dan Yasir. Ini antara keluarga yang ujiannya berat. Suami isteri, kita sebut suami isteri. Yang akhirnya mereka dipertemukan. Kemudian mati selepas perang Badar. Kesan daripada kecederaan dalam perang Badar, maka beliau meninggal dunia. Salamah pun sedih. Sebab apa? Sebab suami yang paling disayang, suami yang baik, yang tak pernah dia rasa sesuatu yang tidak selesa dengan suaminya. Bahkan
Di Mekah pula dia tak ada saudara lain. Lagilah sayang. Maka dalam keadaan dia kesedih, dalam keadaan dia melihat masa depan dia, maka datang baginda sallallahu alaihi wasallam ajar dia doa ni. Tuan-tuan, dia bila sebut doa ni, yang ketiga tu, dia bukan ragu-ragu, dia terfikir, gantikan aku lebih baik. Tuan-tuan, memang seorang, mana-mana isteri, mana-mana suami, bila kehilangan masing-masing, dia agak macam terfikir, siapa lebih baik pada isteri saya. Kalau seorang suami lah, mati bini, saya rasa tak ada dah perempuan baik macam isteri saya. Bagus lah, dia yang buat tu, buat ni. Kita rasa gitu, manusia lah. Isteri pun sama, bila hilang suami, oh tak ada dah suami paling baik dalam dunia, dia lah ustaz. Saya susah dengan dia, apa pun berlaku dalam hidup saya, dia lah. Itu bila dia hilang macam gelap. Gambar saya pun dah jadi gelap sekarang. Bukan kata masa depan, kita pun dah jadi gelap semua. Kita pun pakai serba hitam, gelap semua. Seperti memang dunia kita gelap. Seperti, jawapannya tidak. Musibah tak jadikan dunia kita gelap. Musibah menjadikan dunia kita lebih terang. Musibah jadikan lebih terang. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kita tak mungkin lebih bersih kalau kita tak kotor badan kita. Saya ni keadaan biasa ni, bersih dah okey lah. Misalnya saya pun terkena dengan kotoran tertentu, kena tahi dan sebagainya, saya akan menjadi lebih bersih dan lebih wangi lepas tu. Lebih wangi betul. Tangan tu saya basuh pakai sabun lagi, wangi. Kalau saya saja nak basuh pakai sabun, tak mungkin. Tapi bila kena kotoran, kita pun sabunnya banyak. Bukankah pakaian itu menjadi bersih dan lebih wangi selepas dia kotor? Pakaian tu kita pakai, lepas tu dia kotor, kita basuh-basuh, jadi lebih bersih, lebih wangi. Bahkan siap bergosok lagi. Musibah macam tu, dia akan datang dengan lebih baik lagi. Tuhan ganti. Maka waktu itulah doa paling mustajab. Sekiranya kita berdoa kepada Allah. Akhirnya orang yang kereta rosak, dia pun doa, Allah ganti kereta lebih baik. Allah ganti isteri yang lebih baik. Allah ganti suami yang lebih baik. Walaupun ada orang macam, dek kerana dia cinta sangat. Tak mungkin Ustaz, tak mungkin. Itu hawa nafsu dia. Realitinya tidak. Memang dia, kerana dia melihat kebaikan pada ruang yang sempit. Saya bila ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya tak mungkin jumpa suami yang lebih baik. Gini. Saya kata, kerana awak duduk di tingkat lama, awak tak nampak orang baik. Cuba awak naik atas, tingkat atas. Awak akan jumpa ramai lagi orang baik. Ramai lagi awak naik tingkat atas. Umpama awak, saya kata umpama awak, bila awak dah diuji dengan Allah, awak nampak tak ada. Sebab awak berada pada tempat bawah. Cuba awak naik atas. Awak naik atas, ramai lagi yang baik. Ya ramai. Allah tak jadikan orang baik atas dunia ni sikit. Kerana orang baik ramai atas dunia lah, Allah masih jaga dunia. Kalau dah tak ada orang baik atas dunia, Allah musnahkannya. Sebab tu kiamat berlaku kerana tak ada orang baik lagi. Lagi mana ada orang baik, sekalipun datang musibah, dia tak akan menyeluruh. Sebab orang baik ada. Orang soleh ada. Dan Allah akan kekalkan tu orang soleh sebagai syiarnya atas dunia ni. Untuk menjaga rumah Allah, untuk menjaga syariat Allah, menjaga hukum Allah, untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga sunnah Nabi. Bahkan untuk menjaga semua peninggalan orang soleh yang dahulu daripada mereka. Terdahulu daripada mereka, mereka jaga kitabnya. Bahkan mereka jaga kubur-kuburnya. Ini kelangsungan orang soleh. Sebab tu kalau kita kata tak ada dah orang baik, kita ni jahil pada hakikat dunia ni. Masalah seorang isteri tak nak kahwin lagi, suami tak nak kahwin, itu hal lain. Kalau kita tak nak kahwin sebab hal lain, itu terpulang pada kita. Tapi bila kita cerita orang baik, ramai. Siapa lah lebih baik pada suami saya? Berlambak lah anak. Siapa yang lebih baik pada isteri saya? Berlambak. Banyak. Sebab tu tuan-tuan lihat orang-orang soleh, orang soleh, dia dah ada senarai orang baik. Senarai dia ada. Saya tahu siapa yang baik. Dia tahu bagaimana nak mendapatkan mereka. Tapi kita ni, bila kita dapat dunia, kita jadi sempit dunia. Kita rasa yang ni je. Yang lain tak boleh. Itu boleh kerja tu kena pecah dah. Sahabi dah rezeki saya. Dia nampak kerja ni je. Kerja lain tak boleh. Kalau orang soleh nampak rezeki tu di sisi Allah, semua kerja datang rezeki. Dia tak boleh sini. Banyak rezeki dia. Kita ni tuan-tuan, bila hubungan dengan Allah kita bermasalah, kita bila nampak sumber rezeki kat sini,
Kalau tutup sini, mati kering kita. Allah ambil aku. Sama juga dalam bab jodoh. Tak dapat yang ni, kita merasa, mati dah aku. Itu yang bunuh diri. Kerana pinangan ditolak, bunuh diri. Kalau tak bunuh diri, bunuh orang tu. Ada seorang hamba Allah. Pada zaman Abdullah bin Abbas. Dia pinang seorang perempuan. Perempuan tu tak nak. Datang lelaki lain pinang, perempuan tu nak. Dia tu nak bunuh. Tak jadi, kenapa? Aku ditolaknya. Dia nak bunuh orang ni. Maka dia pun dah jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Dia kata, Tok Guru nak tanya soalan. Orang kalau bunuh orang, boleh taubat tak? Kata Abdullah bin Abbas, tak boleh. Sebab Abdullah bin Abbas tengok pada matanya, sedang merancang kejahatan untuk membunuh. Tak, manusia ni ada dua jenis. Ada orang bila buat maksiat baru tanya, boleh tak taubat? Maka yang ni dia kata, boleh taubat. Ada orang, ditanya dia boleh taubat untuk dia buat. Dia belum buat. Tapi bila dia fikir, saya nak buat, tapi dia pun takut Allah. Ni kalau buat lepas ni, boleh tak taubat? Kalau lebih abad tu kata, tak boleh. Tuhan tak terima taubat. Itu tak jadi buat. Dan cerita orang bunuh orang sebab tak terima pinangan ni banyak. Kalau kita nak cerita, jadi tajuk lain. Tapi realiti manusia yang nampak nikmat sempit. Lalu datang kedengkian. Dan kisah Qabil dan Habil cukup tunjukkan benda yang saya ceritakan tadi. Sebab tak diterima, pada perempuan lain banyak atas dunia ni. Kita dengar orang putus tunang, kecewa, terjun baru nak mati. Seorang ke perempuan? Seorang ke lelaki atas dunia ni? Tapi demikian Allah jadikan Allah hukum orang ni sebab dia tak nampak Allah, Allah sempitkan dunia dia. Bila orang tu nampak Allah, Allah luaskan dunia dia. Itu orang yang saya kata putus tunang, jadi macam lemah semangat. Nak bangkit semangat kena mandi bunga. Orang kita mandi bunga. Mandi bunga ni, kutip bunga. Bunga ni mesti 7 jenis. 7 pokok, 7 kampung. Semua 7 lah. Lepas tu cari air perigi pula. 7 perigi, 7 kampung berlainan. Ambil, okey, mandi. Semangat. Kononnya kita. Lepas kalau orang tanya saya hukum mandi bunga ni tak salah apa-apa. Mandilah. Tak salah mandi bunga, memang kalau buat kajian pun, bunga ni adalah herba yang memang boleh bangkit semangat. Cuma jampi serapah tu lah masalahnya. Mandi bunga ni tak salah apa. Mandi limau pun tak salah. Kalau didoakan, okey. Jangan jampi serapah sudah. Dia ceritanya jampinya bukan mandi bunga. Walaupun satu ketika dahulu dia sinonim dengan pembomohan. Satu ketika dahulu. Sebab saya tahu, sebab saya pun dulu cari bunga. Lama kita kecil, mungkin cari bunga. Sebab apa? Ni nak berubat orang sakit. Habis kampung ni cari bunga. Lepas tu cari air kolah. 7 kolah. Habis kolah cari. Kita zaman budak-budak ligat. Takat 7 bunga sekejap je. Kat 7 bunga, 70 bunga pun kita boleh cari. Zaman budak. Zaman tua ni nak cari satu bunga pun payah. Itu maksud bukan bunga tu, bunga. Jadi bila kita tuan-tuan sekalian tengok sebahagian penyakit manusia, dia tak dapat sesuatu, dia pun kecewa, dia pun bunuh diri. Kenapa? Kerana dalam diri ni cuma ada makhluk, bukan Allah. Orang bisnes pun sama. Dia tak dapat bisnes, habis dah saya. Apa yang habis ni? Rezeki Allah tak pernah habis. Tak dapat yang ni pula ada. Sebab tu kita tak nak dengki-dengki pun dalam bab rezeki. Biar tu rezeki dia. Rezeki saya akan sampai. Rezeki apa tak kira, rezeki anak, rezeki harta, rezeki isteri, rezeki suami. Oh, Sadi dah boleh kahwin banyak kali. Saya belum lagi. Belum rezeki kamu. Nanti rezeki kamu datang. Sadi dah beranak je, Ustaz. Saya ni tak beranak lagi. Sabar. Sampai rezeki kamu datang. Tak payah nak dengki siapa-siapa. Ke dia pakai bomoh, Ustaz, anak beranak ramai anak tu. Bukan ia persoalan rezeki. Rezeki ni tuan-tuan bukan cerita bomoh, bukan cerita itu. Cerita tarik rezeki dah tak ada. Bila sampai waktunya, sampai pada kita. Oleh siapa pun yang halang. Maka di sini kita melihat bagaimana dia ajar doa yang mustajab. Kenapa doa ni Allah sebut mustajab? Supaya kita ada waktu dengan Allah banyak. Tuan-tuan, bila kita kan tak berapa nak ziarah orang sakit. Nak ziarah apa? Ziarahlah orang sakit. Sebab bila mana kita ziarah orang sakit, padanya doa yang mustajab. Dalam satu hadis Nabi kata, "Iza hadartumul marid faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun."
Kalau kamu ziarah orang sakit, doa yang baik-baik, kerana malaikat mengaminkannya. Sebab tu nanti doa bila kita ziarah orang sakit, bukan doa tadi untuk orang sakit je, untuk kita pun. Kita pun sebut Alhamdulillahi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada penyakit yang kamu kena dan melebihkan aku atas sekalian hamba-hambanya yang lain. Kata Nabi SAW, siapa baca doa tadi, dia tak kena penyakit orang yang diziarahinya. Syaratnya kita kena ziarah dulu. Kita ziarah, tengok kawan tu garuk. Kita Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada kena penyakit ni dan telah memberi kelebihan aku berbanding makhluk yang lain. Maknanya kalau Allah jadikan dia, tak akan kena sampai mati. Ini janji Nabi SAW. Tak kena. Tapi kita tak boleh baca kuat-kuat lah, nanti marah sedikit gaul. Baca slow. Baca slow. Dia tak dengar tapi kita syukur. Tengok orang stroke, kita pun pergi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi. Satu untuk kita. Yang kedua, baru kita doa untuk dia. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Satu ketika, tuan-tuan, saya jumpa Tok Guru saya. Ini Tok Guru besar. Itu Tok Guru besar ni gerung nak jumpa. Walaupun orang suruh saya ceramah atas kerusi dia, saya kata lagi dia hidup, saya tak akan ceramah atas kerusi dia. Tok Guru besar. Saya pergi hospital. Waktu dia sakit. Bila pergi, dia ada bodyguard ramai. Saya kata saya nak tengok Tok Guru saya. Tak izin. Okay, boleh masuk-masuk. Tuan Guru, saya nak baca doa. Saya pegang kepala dia, saya baca doa. Tok Guru tak ada pegang kepala ni, tapi minta izin doa. Kita doa, kerana kita tahu doa mustajab. Dan Allah sembuhkan dia. Jadi bila kita ziarah orang sakit ni, tuan-tuan, ini waktu doa mustajab. Sebab tu kita nak pergi. Dia mustajab untuk kita, satu. Dan untuk dia, dua. Untuk kita, kita syukur kita tak kena macam dia. Pergi tengok kawan kena potong kaki, kita pun Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi. Segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada penyakit ini. InsyaAllah kita terselamat. Itu mendorong kita ada waktu ziarah orang sakit. Sebab doanya mustajab. Untuk kita dan untuk dia. Tengok orang accident, teruk dia accident. Saya nak ziarah dia. Sebab apa? Sebab saya nak doa jangan kena macam dia. Tapi kita tak beritahu lah orang sakit tu. Melainkan orang sakit tu memang mengaji juga. Ni memang ni doa lah. Doa biar dia tak kena ni. Tak apalah, itu bahagian dia Allah bagi. Ni orang ni accident teruk. Saya nak pergi, saya nak doa biar saya tak accident macam dia. Saya dengar orang kena tu, kena ni. Jumpa orang, katakan dia kena masruk, kena sihir. Saya nak pergi, saya nak doa biar saya tak kena macam dia. Tapi doa tadi bila mana kita ziarah dia, kerana waktu itu doa mustajab. Bersama. Bila kita bersama orang sakit, waktu tu ialah waktu mustajab doa. Sebab itu untung duduk dengan orang sakit selalu. Kita ayah sakit, mak sakit, duduk dengan dia. Doa kita sentiasa mustajab di sisi dia. Bukan kalau kita minta doa orang sakit pula pada kita pun mustajab. Sebab diriwayatkan, kerana doa mereka macam dah doa malaikat. Sebab mereka telah dihapuskan dosa. Orang sakit ni kelebihan dia pun banyak. Dia sakit, dia sabar, dia terselamat daripada maksiat. Sebab duduk setempat. Tu wajah orang sakit nampak jernih. Nampak tenang, nampak hebat. Dia doa untuk kita mustajab. Sebab tu bila kita ziarah orang sakit, pegang dia, doalah untuk saya. Doalah untuk saya. Kebaikan. Biar dia doa. Kalau boleh jangan kita tinggalkan dia sampai dia angkat tangan doa untuk kita. Doakan. Sebab doa dia mustajab. Sebagaimana diriwayatkan tentang kemustajaban doa orang sakit. Supaya orang sakit pun tahu itulah kelebihan dia. Kelebihan orang sakit, doa dia. Dan kelebihan orang ziarah pun sama. Ini dari sudut masa. Dan kalau kita lihat bila matahari zawal, atau kita sebut masuk waktu zuhur. Tetapi bila masuk je waktu zuhur, doa mustajab. Nabi SAW bila masuk je waktu zuhur, Nabi akan solat 4 rakaat. Sunat qabliyah. Dan baginda SAW menyatakan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah bila Nabi dah selesai solat 4 rakaat zuhur, Nabi kata, sekarang waktu Allah buka pintu langit. Dan aku nak amalan soleh aku naik waktu ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, waktu zuhur ni, kita pergi awal sikit. Pergi awal. Nanti bila orang dah azan,
kita pun solat sunat qabliyah 2 atau 4 rakaat. Dan doa banyak-banyak. Kenapa? Langit sedang terbuka. Bila matahari duduk tegak, kemudian digelincir, dia panggil zawal. Maka langit pun terbuka. Maka kata Nabi SAW, aku nak amalan kau soleh aku naik waktu itu. Ini waktu hebat supaya kita ada masa dengan Allah banyak. Maka satu lagi saya nak sebut, walaupun ada 17 poin yang saya nak sebut, tapi saya agak rasa terlalu panjang. Saya sebut satu lagi. Bila disebut tentang waktu mustajab ini, iaitu waktu kita mana kita bangun malam. Terkejut malam. Terkejut ni bukan niat nak bangun malam, terkejut. Maksudnya tuan-tuan tidur, terkejut. Biasa tidur pukul 10, terkejut pukul 12. Terkejut nak kencing ke, terkejut kerana mimpi ngeri ke, terkejut kerana tiba-tiba badan mengenyam, rasa macam tak selesa. Adalah, dia panggil gangguan tidur. Biasa kalau kita tidur, terus sampai ke waktu subuh. Tapi kadang-kadang kita terkejut-kejut bangun. Terkejut sebab orang sebelah dengkur kuat ke, juga. Ingat gempa bumi. Gempa bini berdengkur. Terkejut juga, tak boleh tidur pula. Atau suami pula. Suami yang buat gempa bumi. Misal kata ni terkejut, namanya gangguan. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang dia terkejut waktu malam? Lalu dia menyebut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia baca doa, Allahumma gfirli. Kalau dia terkejut, dia baca zikir tadi, kemudian dia doa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan dosaku, atau mana-mana doa menaikkan Allah, perkenankannya. Tetapi kenapa Nabi sebut gitu? Supaya masa dengan Allah. Bila kita bangun je, waktu tu makhluk tak nak waktu tu dengan kita. Kalau tuan-tuan terkejut tengah malam, ada tak makhluk nak waktu tu? Kita pun call kawan kita 3 pagi. Kenapa kau aku 3 pagi? Aku tak boleh tidur lah. Tak layan kawan kita. Kau ni dah tak boleh tidur, ganggu aku pula. Ataupun kita kejut bini kita. Yang bangun. Abang tak boleh tidur. Marah bini kita. Terus masam muka sampai 4 hari. Mana kita boleh ganggu orang tidur? Tentang benda yang memang kita tak boleh ganggu orang tidur. Melainkan kalau tidur dalam kuliah, boleh ganggu. Itu dia tak marah, dia segan-segan tu. Kalau tidur-tidur ni, kalau bini kita gerak, kita pun marah. Waktu tengah tidur dia. Terutama gerak nak beritahu benda yang mudah-mudah. Bangun. Kenapa? Esok sarapan apa esok? Tengok jam 3 pagi. Tanya sarapan ni nak kena popor ni apa? Ya, tak logik. Tapi lihat Allah. Allah ada masa untuk kita. Allah ada masa. Bukan dijadikan waktu itu doa mustajab. Tentu ketika mana orang lain tak perlukan masa itu, lihat Allah perlukan. Allah Ta'ala muliakan masa itu. Supaya kita tahu, Allah senantiasa bersedia bersama kita. Kita yang tak bersedia. Sedangkan makhluk sebenarnya, dia tak bersedia untuk bersama kita selama-lamanya. Dia bersama kita bila dia ada keperluan. Mungkin. Sebab tu kita nilai balik. Masa kita dengan Allah ni kenapa sikit no? Walau kita telah dijanjikan dengan waktu-waktu yang hebat. Macam saya sebut pada mukadimah tadi. Dia kerana Allah nak suruh kita banyak masa dengannya, Allah tawarkan waktu mustajab doa. Dan kalau tuan-tuan tengok waktu-waktu mustajab doa tadi, menjadikan memang umpama kalau kita ngai kat lubuk ikan, apakah kita nak beralih ke tempat lain? Kalau tuan-tuan ngai situ, semua dapat. Ibu Krisi dapat situ. Tenggiri dapat kat situ. Ebek dapat kat situ. Ikan jenahak dapat kat situ. Tuan-tuan nak pindah ke? Tak, saya nak. Esok kalau saya datang balik tempat ni lah. Saya takkan pindah tempat lain. Tetapi kalau kita tahu Allah Ta'ala hidangkan kepada kita waktu-waktu mustajab. Saya tak nak masa saya dengan orang lain, dengan Allah. Baik saya katakan malam itu qadarnya. Baik saya katakan even bulan Ramadannya, hari Jumaatnya, Zuhurnya, tengah malamnya. Dan waktu-waktu yang lain, yang banyak. Yang menjadikan kita sentiasa ingin bersama dengan Allah. Dengan cara berzikir, berdoa, bermunajat, beristighfar, bermuhasabah. Ini cara pengisian masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh, kita ni ada hawa nafsu. Itulah punca semuanya. Punca kita kawan dengan orang banyak, dengan Tuhan kurang. Punca kita terima kasih dengan orang banyak, terima kasih dengan Tuhan kurang. Punca kita ibadat dengan Allah ni kurang. Tapi kita duk mentaati manusia itu lebih banyak kerana hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu ni kena lawan. Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh
berjihad untuk sampai pada jalan kami akan sampaikan. Tak tahu nafsu ni kita nak didik 3 je dulu, kata Syekh Abdul Qadir. 3 je. Pertama, buat perintah Allah. Yang kedua, tinggal larangan Allah. Yang ketiga, sabar dengan ujian Allah. 3 ni dulu. Dan kita pun cek list apa dia perintah Allah dalam hidup ni kita kena buat. Maka buat. Tutup aurat bukan susah, no. Masih keluar rumah tutup aurat. Duduk dalam rumah, pulang pada kita. Tutup aurat sekejap je. Dalam muamalah kita dengan lelaki ajnabi. Perintah Allah, jangan ambil riba. Kita ada sistem lain yang banyak. Jangan ambil insurans bukan Islam. Kita ada takaful yang banyak. Jangan ambil benda-benda yang dilarang. Kita nampak. Tuan-tuan buat list. Ini Tuhan perintah, ini Tuhan larang. Kemudian dalam hidup kita, kita akan diuji. Macam-macam ujian. Pada diri kita, pada anak kita, pada harta kita, pada pekerjaan kita. Belajar sabar. Macam mana? Sabar. Pujuk diri untuk sabar. Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita macam mana kita nak mendidik hawa nafsu. Pertama, jangan turut segala kehendak dia. Jangan patuh pada dia. Jangan senyum pun pada dia. Dan cari 1001 alasan, 1001 kalimat untuk lawan dia. Kalau kita nak bangun subuh, oh sedapnya tidur. Kita pun kata, tak apalah. Bangun dulu, solat subuh dulu, lepas tu tidur. Ni kita pujuk dia. Hawa nafsu kata tidur, sedap ni, hujan pula. Selimut tebal, aircon pun sejuk. Aircon baru servis, sedap tidur. Tapi kita pun kata 1001 kalimat. Mana cari suatu benda yang pujuk hawa nafsu. Sebab kita tak mampu lawang, kita pujuk dia. Tak apalah, solat kejap, lepas tu tidur. Kita lepas ambil sembahyang solat, tak ngantuk lah. Kita berjaya. Ni datang orang minta sedekah. Nafsu kata, jangan-jangan duit kamu habis. Tak apa, bagi dulu sikit. Allah jamin ganti 100 kali ganda, 700 kali ganda. Pujuk nafsu. Ya, tak ya juga. Bagi. Kan aku nak interview depan tu. Mungkin berkat aku bagi interview lulus. Pujuk nafsu. Kita pun bagi. Akhir lulus. Lihat nafsu dah kalah. Kita setiap kali nafsu kita hilang benda yang buruk, beri alasan pada dia. Marah dia depan orang. Jangan. Jangan marah depan orang. Kalau aku maafkan kan lebih baik. Nampak lebih bagus aku ni. Lawan nafsu. Kita pun tak jadi. Setiap kali nafsu hilang benda jahat, kita guna 1001 kalimat. 1001 alasan, 1001 pujukan untuk tundukkan dia. Sebab tu penting kita duduk belajar. Tuan-tuan, penting kita duduk belajar banyak-banyak. Sebab setiap kali kita belajar, kita jumpa satu alasan baru untuk lawan nafsu kita. Nama baru, saya ingat kawan saya bila dia gerak subuh. Kita ni antara tugas kita duduk asrama, gerak orang subuh. Alhamdulillah saya seronok bila duduk asrama, saya jadi penggerak subuh. Ni kita gerak satu bangunan semua ni. Bangun awal, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, habis. Dan sebahagian kawan kita ni tidur kat surau. Pun kena gerak juga. Yang ni jadi memang payah bangun, tidur kat surau. Dia nak bangun tapi payah. Ni semua asrama. Berapa blok? Ada 2 blok sama lelaki waktu saya sekolah dulu. 2 blok ni sekarang. Macam-macam cerita lah yang tendang kita ada. Tapi kita pun pandai duduk belakang tiang katil. Dia tendang kena katil, bukan kena kita. Ada sahabat saya seorang tu, bila masuk bilik, kita ada 3-4 orang ni. Kita punya group kita. Dia akan jatuhkan plywood tu. Biar bunyi kuat. Berbung macam meletup. Bangun semua. Subuh. Macam-macam. Jadi salah seorang sahabat saya ni, dia sekarang ni pakar syariah di Universiti Malaysia. Bila dia gerak orang, bangun. Kita tidur di syurga. Bangun. Dia style dia. Jangan tidur kat dunia. Kita tidur dalam kubur. Tidur dalam syurga. Bangunlah geng-geng yang nak sembahyang, tapi ada kesulitan untuk bangun subuh. Ya, ada orang tuan-tuan dia bagus, tapi bab tidur dia kalah. Dia memang bagus, semua bab tidur dia kalah. Ada orang pula dia bagus, semua bab puasa dia kalah. Saya bukan mazhab puasa, mazhab makan Ustaz. Ada setiap kita ni tuan-tuan ada kelemahan tertentu. Namun kita tak boleh biarkan kelemahan. Kita kena cari 1001 alasan untuk lawan hawa nafsu kita. Kalau tu penyakit dah banyak. Kalau timbang pun dah terlebih berat, puasa lah. Pujuk nafsu. Nafsu pun dengar timbang berat tu terus puasa. Biar turunlah 2 kilo. Walaupun naik lepas tu 4 kilo. Tapi berjayalah pujuk nafsu. Begitu kita gunakan 1001 kalimah kita. Jangan dengar hawa nafsu sampailah hawa nafsu tadi tunduk patuh kepada kita. Dan sabar. Mampu bersabar dengan semua hal. Walaupun pahit. Kerana Allah suka pada orang yang bersabar melawan hawa nafsunya. Jangan terima pengalasan dia sebab nafsu ini bagaimana Allah sebut. Innan nafsa la'ammaratun bisu.
Dia memang suruh kita buat benda tak elok je kerja dia. Jadi cari 1001 alasan. Bersabar dalam menghadapi kepahitannya. Ya memang pahit tuan-tuan. Nak bangun qiyam mulai pahit. Nak bangun subuh, nak duduk kuliah ni semua benda pahit. Permulaan bagi setengah orang. Nak puasa pahit. Nak bersedekah tu pahit. Dan kita struggle lawan diri kita. Allah suka kita. Allah suka orang yang struggle ni. Orang yang bersabar. Dan kita terus tahu bahawa setiap hawa nafsu yang suruh kita, kita mesti lawan dia. Sebab dia tak pernah suruh benda yang baik untuk kita. Dia yang akan menjahanamkan kita masuk neraka. Kita nak masuk syurga, kita nak dapat redha Allah, kita nak keampunan Allah. Maka kita sebenarnya sibuk melawan hawa nafsu. Kita sebenarnya sibuk. Kalau saya kata, tak Ustaz, saya dah pencing sekarang, tak. Selamanya awak tidak pencing kerana masa awak untuk melawan hawa nafsu. Terus sampai awak bertemu dengan Allah. Kita tidak pernah pencing melawan hawa nafsu kita. Kita terus berperang. Ini jihadun nafs. Inilah jihad kita sebenar. Inilah medan jihad kita sebenar. Yang menjadikan kita syahid kerana melawan hawa nafsu. Syahid kita. Kalau kita terkorban melawan hawa nafsu, kita mati syahid. Kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala memuliakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.